Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena menonton channel Nazilin Unity. Baru sebentar tadi saya dapat satu komen dalam konten di channel saya yang berkaitan dengan kes rasuah dan penyelewengan, yang juga berkaitan dengan dana Rm92.5 bilion yang dikatakan telah pun digunakan sepanjang pemerintahan kuasa Muhyiddin Yassin. Dan komen tersebut berbunyi begini: inilah sebabnya Anwar Ibrahim membuat semua musuhnya terkencing di seluar kata komen tersebut. Saya pikir mungkin benar apa yang dia tulis itu. Ada sedikit kebenaran dan saya boleh kata itu boleh disetujui. Kenapa saya kata begitu? Sebab apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim sejak kebelakangan ini memang betul. Mungkin kasar, tetapi ada kebenarannya, yaitu membuat musuh-musuh Anwar Ibrahim terkencing di seluar kerana takut. Bukan kenapa. Biasa pepatah kata begini, siapa yang makan lada, dia terasa pedasnya. Jadi, siapa yang buat salah, dia yang akan takut. Kalau kamu tak buat salah, kenapa takut? Terkini, apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ialah beliau mendedahkan banyak perkara, dan kali ini Anwar Ibrahim katakan dalam satu sidang media atau temura mahas bersama dengan Esrawani, Anwar Ibrahim memberitahu tiada kompromi pihak yang merobek kekayaan rakyat. Saudara, mungkin tajuk ini tajuk biasa bagi Anda, tapi bagi saya tajuk ini memang tajuk luar biasa dan sesuailah dengan komen daripada netizen sebentar tadi, yaitu tindakan-tindakan Anwar Ibrahim, keputusan-keputusan dan pendedahan-pendedahan Anwar Ibrahim berkaitan dengan salah guna dan sebagainya, rasuah dan sebagainya, membuat mereka yang buat salah hampir-hampir boleh terkencing dalam seluar. Mungkin kasar, tapi secara simboliknya memang itulah yang berlaku. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim kata tiada kompromi, pihak yang merobek kekayaan rakyat dan rasuah, kata beliau. Mungkin inilah sebabnya ramai orang benci Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ada juga orang yang cuba menulis dalam ruangan komen dalam konten saya baru-baru ini. Mereka kata Anwar Ibrahim ini terlalu lurus, itu sebab orang benci, kata mereka. Anwar Ibrahim ini terlalu lurus, maksud dia bukan kerana tak bijak, tapi dia terlalu baik dan tidak berkompromi dengan perbuatan jahat, jembelang yang memakan duit rakyat dan duit negara. Sekali lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan berkompromi dengan isu rasuah yang mana pihak yang merobek kekayaan rakyat. Beliau kata siapapun orang itu dia akan tangkap, akan dihadapkan ke muka pengadilan, dan dia tidak peduli orang itu daripada pihak kerajaan atau daripada pembangkang. Kalau terbukti bersalah harus dihadapkan kepada muka ke pengadilan, kata beliau. Adakah Anda setuju dengan perkara itu? Saya sangat setuju, saudara-saudara sekalian. Tegas Perdana Menteri kita yang disayangi oleh rakyat Malaysia ini kerana tindakan beliau yang menyasar kes-kes yang disaki mempunyai kaitan dengan penyelewengan, bukan kerana dendam politik. Sebaliknya demi memastikan tata kelola kerajaan yang baik. Bagi mereka yang cakap ini adalah dendam politik, saya fikir mereka cakap begitu sebab mereka terkait ataupun mereka termakan ladanya dan terasa pedas. Bagi mereka yang tak makan lada, tak ada kesalahan, tak terkait dengan perkara-perkara seperti yang didedahkan Anwar Ibrahim, saya fikir itu bukan satu perkara yang dikatakan belas dendam. Ini satu perkara yang baik. Bagi saya secara jujur sebagai rakyat Malaysia dan pemerhati politik, saya pikir ini satu tindakan yang sangat elok. Dedahkan semuanya, dedahkan semuanya. Jangan lagi takut-takut. Saudara-saudara, itu memang tata kelola kerajaan yang baik. Malah tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengakui terhadap individu yang cuba menghalang siasatan dijalankan dengan melemparkan tomahan terhadap kerajaan pimpinannya ketika ini. Anwar Ibrahim mengaku ada orang yang cuba menghalang siasatan dan cuba melemparkan tomahan terhadap kerajaannya. Dan ramai kata Anwar Ibrahim ini Perdana Menteri saman, Perdana Menteri dedah, Perdana Menteri dendam dan sebagainya.
Cakaplah apa yang kamu suka, yang pentingnya Anwar Ibrahim akan tetap mendedahkan kesalahan-kesalahan yang berlaku sebelum ini. Boleh semak dengan semua agensi penguatkuasaan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mesej yang dia sampaikan sama dalam soal hukum, menegakkan negara, membenteras rasuah kerana negara ini rosak dan tidak upaya bangkit semula. Sekiranya kita biar rasuah besar. Saya setuju. Rasuah ni kalau boleh, dia boleh mengalahkan dadah. Kerana boleh kata rasuah ni boleh menyebabkan orang ketagihan. Manakan tidak ketagihan? Ianya dapat duit yang mudah. Duit yang senang dapat, tetapi saudara, itu perbuatan yang semua orang tahu. Perbuatan dosa yang terkutuk, yang membuatkan ramai orang menderita. Kalau tak kedapatan, duit itu akan menjadi dosa. Tapi kalau kedapatan, meranalah di penjara. Itulah sebabnya dosa, perbuatan rasuah ini harus dielak oleh semua orang. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, ada projek ini RM 1 billion, RM 500 juta. Dan kalau kumpul puluh billion ini untuk rakyat, pekerja, nelayan dan penjajah kecil, kata beliau. Saya setuju. Duit yang sepatutnya ini, yang berbilion-bilion ini, yang telah diseleweng dan rasuah ni, sepatutnya untuk rakyat jelata, untuk pekerja, untuk nelayan, untuk penjajah kecil. Tapi apa jadi? Disonglap oleh orang tertentu. Jadi, apa makna bagi seorang tokoh politik atau Perdana Menteri membiarkan puluhan bilion ini dipunggah oleh kalangan tertentu dan kekayaan disimpan di London, New York, dan Australia, dan kemudian hidup rakyat di sana, kata beliau. Jadi, rupa-rupanya Anwar Ibrahim mula sedar dan mula tahu, selepas jadi Perdana Menteri, dia mula tahu bahawa ada orang memunggah puluhan bilion dan disimpan pula di London, di New York, dan Australia. Nah, kita tak pernah dengar ini sebelum ini daripada Perdana Menteri yang sebelumnya, tapi Anwar Ibrahim berani mendedahkan. Anwar Ibrahim juga kata, saya tak peduli. Saya tidak peduli dan saya tahu ada masalahnya. Saya tahu golongan yang merancang cuba mengecam dan cuba menidakkan termasuk langkah London dan sebagainya kerana bimbang seolah-olah kita akan menekan mereka. Kalau dia tidak melakukan rasuah, kata Anwar, zalim, tidak memeras rakyat, dia tidak harus bimbang. Macam yang saya cakap tadilah. Samalah dengan pendapat saya dengan Anwar Ibrahim. Kalau dia tidak melakukan rasuah, tidak zalim, tidak memeras rakyat, buat apa rasa bimbang? Buat apa rasa takut? Tenang saja di posisi bosku. Tenang di posisi bosku. Biar semuanya didedahkan sededah-dedahnya. Itu yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam rancangan naratif yang disiarkan di RTM pada Khamis yang lepas. Perdana Menteri menambah, beliau tidak akan mencampuri urusan siasatan yang dijalankan oleh pihak berkuasa. Kata Anwar Ibrahim, sesiapa sahaja tidak kira pihak kerajaan atau pembangkang, jika didapati terlibat dengan penyelewengan, perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Soalnya begini, pihak kanan atau kiri, yang kerajaan ataupun pembangkang, kalau ada bukti yang jelas, kalau ada keterangan dan fakta, ambil tindakan, kata beliau. Jangan peduli tentang tomahan, kerana orang politik terutamanya berselindung di sebalik kata-kata dan puak-puak mereka. Sama ada mereka guna agama Islam atau Melayu, kata Perdana Menteri lagi. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri berkata, pihak berkuasa daripada pelbagai agensi telah diarahkan untuk bukan saja menyifatkan kes-kes ikan bilis, tetapi juga melibatkan pihak atasan. Saya beritahu penguatkuasa, harus tegas dan rakan saya dalam Jemaah Menteri sedar, benar dan setiap minggu saya pesan, kata beliau. Saya tidak pertahankan andai kata kesilapan atau bukti tentang amalan memunggah kekayaan, tambah Anwar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda. Apa komen kamu tentang tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seperti ditulis oleh netizen di dalam ruangan komen, membuat ramai musuh-musuh beliau terkencing di seluar katanya. Tapi ingat, Anwar Ibrahim kata, buat apa takut, buat apa risau kalau tidak melakukan kesalahan. Jangan takut kalau tidak melakukan rasuah, tidak zalim dan tidak memeras, tidak harus bimbang.
Betul? Kamu setuju dengan apa yang Anwar Ibrahim dan saya kata? Kalau kamu setuju, tinggalkan komen kamu di ruangan komen dan tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Kita jumpa lagi Malaysia. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.